Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa khabar semua? Cikgu harap semua sihat dan sudah bersedia untuk belajar subjek sains. Hari ini kita sambung ya tajuk 1.4 penggunaan alat pengukur kejituan, kepersisan, kepekaan dan ralat. Okey, hari ini cikgu highlightkan perkataan ralat tu sebab kita nak belajar tentang ralat ya anak-anak hari ni. Jom kita belajar. Kita lihat dulu hari ni kita nak belajar 3 perkara. Yang pertama, menerangkan cara untuk mengurangkan kesan ralat sistematik dan ralat rawak. Yang kedua, menganggarkan panjang, luas, jisim atau isi padu sesuatu objek dengan membuat anggaran sebelum membuat pengukuran sebenar. Dan yang ketiga, menjelaskan dengan contoh inovasi dalam alat pengukur melalui pelbagai jenis persembahan media. Okey. Persoalan seterusnya, bagaimanakah mengurangkan ralat sistematik dan ralat rawak? Semestinya anak-anak perlu tahu ya, apa itu ralat sistematik, apa itu ralat rawak, barulah kita boleh tahu cara nak mengurangkan atau mengatasi. Pertama sekali, ralat terbahagi kepada dua. Yang pertama, ralat sistematik. Yang kedua adalah ralat rawak. Okey, ralat sistematik adalah ralat yang malar pada sesuatu alat pengukur yang diperoleh setiap kali pengukuran. Malar itu bermaksud tetap, iaitu setiap kali kita ukur akan berlaku kesilapan yang sama. Contohnya adalah ralat sifar ataupun ralat alat pengukur yang tidak jitu. Cara mengatasinya adalah mengendalikan eksperimen dengan berhati-hati dan mengulangi eksperimen dengan menggunakan alat pengukur yang berbeza. Manakala ralat rawak bermaksud ketidakpastian pengukuran yang disebabkan oleh pemerhati semasa membuat pengukuran. Contohnya ralat paralax, kecuaian pemerhati semasa mengambil bacaan dan mungkin salah teknik. Cara mengatasinya, yang pertama perlulah mengurangkan ralat dengan mengambil bacaan ukuran beberapa kali, kemudian mengambil nilai bacaan purata. Dan kedua, mengurangkan kesan ralat paralax dengan mata pemerhati ni hendaklah berserenjang dengan skala alat pengukur seperti yang cikgu sebutkan sebelum ini. Jelas tak? Kita lihat pula tentang membuat anggaran sebelum membuat pengukuran sebenar. Yang pertama, kita nak membuat anggaran panjang. Anak-anak boleh lihat buku teks bagaimana caranya. Okey, contoh. Kita hendak mengukur panjang meja. Okey, kita anggar menggunakan satu objek yang lebih pendek. Contohnya, okey, kita gunakan pensel. Okey, mula-mula kita ukur panjang sebatang pensel dan kita tuliskan sebagai P. Tak kisahlah huruf apa yang anak-anak nak wakilkan. Kemudian kita ukur panjang meja dengan pensel tersebut. Kita susun pensel-pensel tersebut. Dan kita dapatkan berapa bilangan pensel. Maksudnya panjang meja adalah bilangan pensel darab dengan panjang satu batang pensel. Okey, kemudian kita dah dapatkan anggarannya berapa. Kita ukur pula panjang meja dengan pembaris meter. Dan kita cuba lihat, kita comparekan berapa perbezaan atau mungkin sama ataupun ada nilai perbezaan sedikit lah antara anggaran dan juga pengukuran sebenar. Anggaran yang kedua, kita nak lihat bagaimana nak membuat anggaran luas. Okey, sebelum tu, apa dia luas? Okey, luas adalah luas ialah besar sesuatu kawasan. Okey, unit SI bagi luas adalah meter kuasa 2. Untuk objek yang sekata, okey, sekata kita boleh ukur luasnya menggunakan rumus. Contohnya luas segi 4, iaitu panjang darab lebar. Kita test sikit ya. Okey, kirakan luas segi 4 tersebut. Cepat cikgu bagi masa ni. Kita ada 25 cm panjang, kita ada lebar 20 cm. Okey.
Berapa jawapannya? Cikgu tunjuk jawapannya. 0.25 darab 0.20. Kenapa 0.25? Kenapa 0.20? Cikgu dah tukarkan kepada meter supaya cikgu dapat luas dalam unit SI. Jadi jawapannya adalah 0.05 meter kuasa 2. Okey, contoh yang kedua. Cuba anak-anak kirakan. Luas segitiga ni nak guna rumus apa? Rumus yang digunakan adalah setengah darab panjang tapak darab tinggi. Di mana setengah darab panjang tapaknya 3 dan tingginya adalah 1 meter. Jadi jawapannya adalah 1.5 meter kuasa 2. Seterusnya, untuk objek yang tidak sekata, luas boleh dianggarkan menggunakan kaedah kertas graf. Kenal tak kertas graf? Okey, kertas graf, kertas yang digunakan untuk melukis graf. Dia ada garis-garisan lah. Okey, di mana ambil kertas graf? Contoh anak-anak ambil daun. Ada tak kat rumah kertas graf? Kalau ada, anak-anak boleh cuba buat. Okey, ambil daun dan ambil kertas graf, lukis daun di atas kertas graf tersebut dan kita akan menggunakan kotak yang berukuran 1 cm darab 1 cm sebagai rujukan. Okey, kita boleh kira berapa luas, anggaran luas daun ni. Okey, kalau satu kotak kecil ni luas dia adalah 1 cm darab 1 cm iaitu 1 cm kuasa 2. Jadi kita lihat sama-sama Okey. Tandakan right pada petak yang lengkap dan juga petak yang separuh atau lebih dari separuh lengkap. Bermaksud anak-anak kena ambil kotak yang separuh luas atau lebih atau yang memang satu kotak tu penuh yang diisi daun. Kirakan jumlah petak bertanda right dan rekodkan keputusan anda. Tapi cikgu lebih suka tulis nombor terus sebab nanti cikgu dah tak payah kira. Okey. So lihat yang pertama kita lihat pada kotak ini kita tak perlu tanda sebab kecil je kawasan daun yang terlibat. Pada kotak ini juga tidak lebih daripada separuh ataupun dia tak separuh pun. Yang ini pun sama Dan seterusnya kotak yang ini dia lebih separuh kan. Jadi kita tulis sebagai yang pertama lah kita pilih. Kemudian sebelah dia, yang kedua kita pilih, yang ketiga, 4, 5, 6. Yang sebelah 6 ni tak pilih. 7 kat bawah, 8, 9, 10, 11 sehinggalah kita ambil semua bahagian yang lebih daripada separuh atau lebih daripada luas satu kotak tu Okey, kita kira dan dapat luas daun yang kita nak tadi adalah 23 darab 1 cm kuasa 2. Bermaksud 23 cm kuasa 2. Jelas tak anak-anak cara menganggar luas bagi objek yang tidak sekata menggunakan kaedah kertas graf. Okey, seterusnya kita lihat untuk anggaran jisim. Okey, contoh anak-anak ada sekeping sehelai kertas. Sehelai kertas tu bila anak-anak timbang, anak-anak punya penimbang pun tak akan menunjukkan bacaan sebab bacaannya terlalu rendah kecuali anak-anak ada alat yang elektronik yang memang boleh menimbang yang kejituannya sangat tinggi, kepekaannya sangat tinggi Okey, tapi kalau kita ada alat pengukuran yang biasa, kita boleh buat anggaran alat penimbang yang biasa Contoh timbanglah 100 helai kertas. Kita tengok berapa nilai dia? 500 gram. Jadi di situ kita boleh buat anggaran di mana okey, bagi 100 helai kita dapat 500 gram. Jadi sehelai bermaksud 500 bahagi 100. So sehelai itu anggarannya 5 gram. Ini adalah contoh. Kita menggunakan sesuatu yang banyak untuk mendapatkan
nilai sesuatu yang kecil. Sebab kalau kita ambil yang kecil tu terus kita timbang, kita punya penimbang tidak bergerak menunjukkan bacaan. Jadi terpaksa kita menggunakan yang sama tetapi dalam kuantiti yang banyak. Jelas tak? Seterusnya, kita nak membuat anggaran isi padu. Ini pun sama, dia ada sekata dan tidak sekata. Kalau sekata senang, kita boleh menggunakan rumus sahaja. Contohnya, kubus di bawah. Macam mana nak kira isi padunya? 4 darab 4 darab 4 dapat 64 cm kuasa 3. Dia tak berikan dalam unit SI. Dia berikan dalam unit cm kuasa 3. Tetapi, bagaimana pula kita nak ukur yang isi padu yang tidak sekata? Contohnya sebiji batu. Kita boleh gunakan kaedah sesaran air. Apa dia kaedah sesaran air? Jom kita lihat. Okey, contoh anak-anak masukkan air dalam silinder penyukat sebanyak 15 cm padu. Itu kita panggil sebagai isi padu awal. Okey, kemudian kita masukkan contohnya batu sebagai objek tidak sekata dan kita lihat bila masuk batu air akan meningkat. Paras air akan meningkat. Di sini contohnya dia menjadi 23 cm padu. Makanya nak cari isi padu batu kita tolakkan sahaja 23 tolak 15. Dan kita dapat di mana batu tadi mempunyai isi padu 8 cm kuasa 3. Mudah sangat ya anak-anak. Ni pun sama kalau contohnya anak-anak nak ukur isi padu yang kecil contohnya saya ambil biji saga. Anak-anak masukkan biji saga dalam silinder penyukat. Tak nampak pun perubahan kenaikan paras air. Jadi apa-apa nak buat, anak-anak boleh ambil kuantiti yang banyak. Kemudian air tersebut akan naik. Anak-anak akan cari dia punya isi padu akhir tolak isi padu awal. Dia punya perbezaan. Dan anak-anak perlu bahagi dengan bilangan objek yang anak masukkan. Macam kertas tadi Tapi apa-apa pun, nama dia adalah kaedah sesaran air. Okey, last kali kita tengok teknologi dan inovasi dalam alat pengukuran. Ini apa ni? Kadang-kadang kat rumah nenek atau mak dipakaikan untuk mengukur tekanan darah. Okey. Menyukat tekanan darah menjadi begitu mudah dengan monitor tekanan darah digital. Dengan bantuan alat ini, pesakit yang mengalami masalah tekanan darah dapat mengetahui bacaan tekanan darah yang tepat dalam hanya beberapa saat tanpa perlu ke hospital atau klinik. Dan biasanya alat-alat yang telah dibuat inovasi ni, dia lebih mudah digunakan. Boleh tak anak-anak bagi contoh pada cikgu nanti? PM cikgu, apa contoh teknologi dan inovasi dalam alat pengukuran? Boleh? Diam tu maksudnya boleh lah kan? Okey. Sampai di sini sahaja. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada keesokan hari. Okey, segala tugasan cikgu akan beri di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.